untuk menu yang kedua ni, saya akan buat tempe goreng dengan sayur. Okey, jadi ini antara bahan-bahan yang kita dapat dekat pasar tu lah, yang kena dengan modal kita. Jadi sebenarnya tempe ni pun dan juga total ataupun semua harga dia ni kurang daripada RM10. Dan untuk langkah yang pertama, apa saya nak kena buat adalah kita akan goreng dulu kita punya tempe ni. Kebiasaannya orang tak makan tempe ni, orang tak suka tempe ni. Tapi sebenarnya tempe ni lah yang bagus untuk minda. Dan ada juga info yang saya mengatakan, yang saya dapat baca sebenarnya, Albert Einstein sebenarnya kandungan tinggi dalam otak dia tu yang boleh baca sebenarnya sebab dia suka makan tempe. Tapi bukanlah macam orang kita panggil tempe lah, tapi dekat sana dia suka makan soya. Jadi soya dengan tempe ni dia keluarga yang sama, cuma cara pembuatan dia itu yang membezakan. Sebab tu kalau boleh kita lebihkan minum soya ataupun makan soya lebih sikit. Okey, jadi sekarang ni untuk kita punya tempe, saya dah panaskan minyak kita awal-awal. Anda boleh lihat sebab saya nak gorengkan terus kita punya tempe ni. Jadi kita akan potong dia, bagikan setengah, kemudian kita potong dia tebal sikit. Lebih kurang macam ni. Tempe ni sedap juga sebenarnya kalau kita makan dia betul-betul garing. Ada yang buat berkuah memang tak sedap lah rasa dia, sebab sebenarnya tempe ni dia fermented. Kalau bahasa Melayu dia macam diawetkan lah. Diawetkan. Sebab itulah kadang-kadang dia punya bau agak tak menyenangkan, bau dia sedikit masam, tapi itu yang buatkan dia sedap. Dan sekarang ni saya akan masukkan kita punya tempe yang dah potong ni dalam minyak yang panas, dan kita akan goreng dia betul-betul garing. Alright. Okey, bagi dia garing sehingga betul-betul dia perang. Kalau boleh biar dia betul-betul garing, bila kita makan dalam mulut tu nanti dia akan rangup lah orang kata, lebih sedap. Dan tempe ni memang daripada Indonesia. Kalau kita pergi Indonesia, kebanyakan hidangan dia memang banyak menggunakan tempe. Sama juga dekat Malaysia ni, tempe ni pun dia boleh jadikan dalam pelbagai jenis hidangan. Ada yang buatkan dia jadi sambal boleh, ada yang makan macam tu je pun boleh, ada yang buat macam pecel lele. Biasanya kalau kita makan nasi penyek kan, kita akan nampak tempe kat sebelah tu kan. Itu pun salah satu hidangan yang kita boleh cuba buat dekat rumah lah. Okey, tapi sebelum tu kita goreng je dahulu. Dan seterusnya untuk bahan-bahan yang lain, saya akan potong siap-siap. Yang pertama kita akan potong adalah kita punya terung. Terung ni senang je, bahagikan kepada dua. Okey, jadi kita potong kepada dua. Kemudian potong kecil sikit. Kalau boleh biar dia sama tebal macam kita punya tempe tadilah, supaya dia masak pun akan lebih sekata. Okey, dan kita potong. Biasanya kalau kita potong kita punya terung ni, dia kena rendam dekat dalam air sebab dia akan jadi terlampau kuning nanti lepas tu. Tapi itu kalau lama lagi nak masak. Maksudnya kita potong sekarang, tapi kita nak masak lagi setengah jam. Mungkin nak habiskan drama sekejap kan. Itu kita kena rendam dalam air. Tapi kalau kita nak terus masak, tak apa. Tak apa, sebenarnya kita biarkan je kat luar sekejap. Dan seterusnya untuk kita punya bawang putih, sama, saya pakai 2 ulas bawang putih. Dan kita akan buang kulit dia macam biasa. Dan sambil-sambil tu jangan lupa tengok kita punya tempe. Selagi dia tak bertukar warna ke pirang-pirangan, jangan angkat dia, biarkan je dalam tu. Alright, jadi untuk bawang putih, iris. Alright, iris senipis yang boleh, kurang macam ni lah. Dan kita letakkan sebelah ni. Kalau saya suka buat macam ni. Senang, bila kita dah siap potong-potong semua bahan-bahan, kita susun cantik. Jadi bila kita nak masak tu, orang rasa dah tak adalah terlepas pandang ke mana nak masuk dulu, ada pula yang tertinggal kan. Tak ada. Sebab tu lagi kita buat macam ni, dia nampak lebih organize lah. Okey, seterusnya kita punya bawang merah, iris nipis, sama je. Dan kita letak terus atas pinggan. Bawang ni saya allergic sikit. Kalau potong dah macam ni, kalau biar lama-lama depan mata ni, sekejap lagi mulalah rasa nak menangis kan. Lagi keluarlah lagu Tempemu ku rasa. Itu macam-macam lagu tu, tapi bukan dia. Itu lagu tempe. Okey, jadi sekarang untuk cili padi, hiris, sama juga. Dan pastikan bila anda dah potong cili padi ni menggunakan tangan kiri. Maksud saya bila kita nak pegang guna tangan kiri macam ni, jangan pula pergi gosok mata tu guna tangan kiri, menangis lagi tak berlagu. Dan sekarang ni saya dah nak hampir menangis sebab saya punya bawang ni, tapi tak apa. Kita tengok tempe ni sikit lagi. Bawang ni dah buat mata saya berkaca ni sebenarnya kan. Rasa sedih je. Alright, jadi kita terbalik-terbalikkan sikit. Anda boleh lihat ni, ada yang dia dah mula nak perang-perang sikit. Tapi bagi saya nak kena sikit lagi. Sebab yang ini belum menunjukkan ataupun belum menaikkan rasa kerangupan tempe itu sendiri. Saya kalau boleh makan tempe, kalau pergi kedai, tempe tu tak rangup,
Saya pergi belakang cari cek dia, tanya kenapa tempe tu tak garing. Tempe tu memang kena garing. Sebab itulah kadang-kadang ada orang dia suka potong nipis. Tapi kalau kita potong terlampau nipis, bagi saya lah kan, terlampau nipis sangat, nanti dia punya rasa tu lebih kepada rasa keras. Maksudnya macam kita makan terlampau keras sangat, tak ada rasa tekstur kat dalam. Tapi bila kita potong tebal macam ni, kita akan dapat rasa dua tekstur. Maksudnya satu rangup kat luar dan yang keduanya lembut dekat dalam. Itu yang kita dapat rasa, itu rasa tempe yang sebenar lah. Resipi yang saya dapat ni ilham daripada Chinese chef yang saya pernah bekerja sama dulu waktu saya dekat hotel. Ini antara menu yang dia buat lah. Sebenarnya kalau kat hotel, kalau anda perasan, masakan dia sama je. Tak susah mana pun. Pusing-pusing lebih kurang macam tu juga. Macam apa yang dapur bujang buat sekarang ni. Cuma bahan yang dia pakai mungkinlah lebih lagi ataupun banyak lagi. Dia tambah udang ke, dia tambah daging ke. Tapi bahan asal dia sama. Ini je yang diperlukan. Alright, jadi kita borak punya borak. Tempe kita pun dah cantik. Warna perang seperti yang saya mahu kan. Sekarang kita boleh angkat dia, letakkan ke dalam bekas yang lain. Tutup api. Dan kita angkat ni. Letak tepikan. Okey, biarkan dia sejuk sikit. Kemudian dalam masa yang sama, biar dia punya ekses minyak tu kurang. Dia punya bau dia menggoda. Siapa yang suka makan tempe, kita geng. Anda dengan saya memang boleh jadi kawan baik. Alright, jadi inilah dia hasil tempe kita. Dan sekarang ni saya perlukan masa sedikit untuk kita kurangkan minyak. Dan seterusnya saya akan tunjukkan cara nak siapkan kita punya hidangan tempe goreng sayur ni. Okey, jadi minyak kita pun dah dikurangkan dan sekarang ni kuali masih panas sebab saya menggunakan minyak yang lama. Kita akan tumis bahan-bahan kita. Masukkan bawang putih dan juga bawang merah dan juga kita punya cili padi. Masukkan bahan-bahan ini dulu dan kita tumis dia, bagi dia betul-betul layu sampai dia betul-betul naik bau. Right. Ini yang saya masuk ke dalam ni, bila saya tengok ni, inilah dia bahan-bahan yang orang kata saling melengkapi antara satu sama lain. Maksudnya kalau guna bawang putih kena ada sedikit bawang merah dan kalau nak pedas tu memang kita kena hiris cili padi lah. Kalau tak ada sangat cili padi macam ni, anda jumpa dekat rumah cili kering. Boleh, cili kering kita boleh pakai. Gunting basuh, gunting, tumis je. Macam mana saya tumis untuk kita punya cili padi. Itu kita boleh gantikan, tak ada masalah. Right? Jadi sekarang ni kita nak kena bagi dia layu sikit. Saya nak betul-betul bagi dia garing supaya kita punya bawang ni bila dia garing, dia akan rasa lebih manis. Dan kalau anda boleh bau lah kan, sebenarnya yang biasa masak tu, kombinasi bawang merah dengan bawang putih bila kita goreng dan dia punya bau tu naik, itu yang buatkan rasa lebih steam. Alright, okey, jadi bawang kita ni sikit lagi. Saya nak bagi dia perang sikit lagi. Dan kemudian kita akan masukkan kita punya bahan. Saya akan masukkan kita punya terung. Alright. Terung ni tak lama sangat masa yang diperlukan untuk masak. Kita nak kena bagi dia layu sikit. Sama dan layu dengan kita punya bawang dan juga cili padi. Sebenarnya kalau anda lihat macam ni pun dah boleh jadi satu hidangan. Ini kita boleh bagi hidangan nama dia terung goreng ke apa kan. Kita dah boleh jadikan satu hidangan sedap, nampak? Dengan hanya memasukkan bahan-bahan kita ni, terung macam ni. Selain daripada tu, kalau anda rasa macam nak gantikan terung ni kepada bahan lain, contoh macam nak pakai lobak merah boleh. Kalau nak pakai kentang pun boleh. Tapi pastikan bila kita pakai sayur-sayur jenis keras macam kentang semua tu, kita masak dia lama sedikit lah. Kalau macam terung ni sebenarnya dia tak lama sangat nak kena masak. Cukup sampai dia betul-betul lembut. Nanti kita akan masukkan bahan yang lain pula. Kacau sikit lagi. Walaupun hidangan ni senang, bahan dia tak banyak. Yang penting sebab tu kita kena fokus pada cara masakan tu. Kadang-kadang orang rasa macam nak kena bahan, kena banyak-banyak baru dia jadi satu hidangan yang sedap. Tapi bagi saya tak rasa macam tu. Bagi saya kalau kita masak menggunakan 2-3 bahan pun dah cukup. Tapi yang penting tu cara masakan kita tu. Macam sekarang ni, kita bagi dia garing sikit. Kita punya terung ni, bagi dia betul-betul lembut. Baiklah, sekarang saya akan masukkan kita punya air sedikit. Masuk air sikit. Dan juga kita punya sos tiram. Kalau anda rasa macam terlampau pekat sangat, macam anda boleh lihat sekarang ni, dia macam agak pekat sikit, tak apa. Kita masukkan je air sikit lagi. Alright. Sekarang ni apa saya nak kena buat adalah kita akan bagikan kita punya terung ni lembut sikit dan bagi dia sebati semua rasa-rasa yang ada kat dalam tu. Biarkan rasa cili padi dia ada, dia punya rasa bawang putih dan juga terung. Biarkan dia mendidih macam ni, nampak? Ini yang perlu sebenarnya teknik masakan macam ni, kita perlu kesabaran sedikit untuk masak menu-menu yang jenis tak banyak sangat bahan dia ni. Jadi bila kita sabar sikit kan, masak dia cantik-cantik, biarkan dia betul-betul caramelise, biar dia betul-betul naik bau, baru kita akan masukkan bahan yang lain. Okey, jadi kita boleh lihat sendiri. Kita punya terung ni pun dia dah layu. Dan sekarang saya akan masukkan kita punya tempe mu. Tempe.
Masukkan tempe, gaul-gaul sikit. Nampak, macam tu lah. Dan sedikit kita punya toge. Toge ni bila kita masukkan, sebab tu saya masuk yang terakhir, sebab toge dia tak boleh lah nak bagi dia overcook, sebab dia masak pun sekejap je, dia tak lama sangat nak masak. Jadi sekarang ni kita gaulkan sekali kita punya toge. Cara kalau nak ayun ni, dia kena betul-betul kita bagi naik pelan-pelan je. Tapi tak apa, kalau anda tengok saya buat kat rumah, boleh cuba buat. Cuba buat sendiri macam ni. Tapi pelan-pelan lah, lama-lama boleh jadi hebat. Alright, sekarang ni kita nak biarkan dia layu sikit, lebih kurang dalam 20 saat. Alright, jangan lupa kita punya garam. Garam sikit. Dah pun siap. Saya dah tutup api. Sekarang ni masa untuk kita hidangkan dia. Saya tak nak kacau lama sangat. Kalau tak, nanti toge kita akan cepat sangat layu. Dan sekarang kita boleh hidangkan terus dekat atas pinggan kita. Inilah dia resepi yang anda wajib cuba. Tak kisahlah bulan puasa ke, bulan tak puasa ke. Inilah dia yang kena cuba. Sebab resepi dia sangat mudah. Saya guna bahan-bahan pun sikit je. Dan untuk anda penggemar-penggemar tempe, ini antara resepi yang saya dah tunjukkan kepada anda. Begitu senang, kenalah cuba buat dekat rumah. Okey, borak sudah siap lah kan. Weh, tak boleh, bau lama-lama makruh. Tapi inilah dia hidangan saya yang saya dah siapkan. Menu yang kedua iaitu tempe goreng sayur. Jangan lupa cuba.